Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga inginlah ambil bahagian dalam perbahasan ruang undang-undang untuklah membina kandung kesesakan. Pada mulanya saya inginlah ucaplah tahniah dan syabas kepada kerajaan kita dan terutamanya kepada Menteri Undang-Undang kita, kerana saya rasa walaupun ruang undang-undang ini memang ada banyak ruang untuklah kita menambah baik lagi, tetapi saya rasa beberapa fasa dalam ruang undang-undang ini memanglah memberi perhatian dan jugalah menambah baik perlindungan terhadaplah golongan wanita, sepertilah fasa 17 iaitu punishment for causing hurt by spouse, dan juga fasa 18 kita sekarang ada punishment for using criminal force by spouse, dan jugalah fasa 19 iaitu gang rape. Tetapi saya rasa sepertilah yang telah disebut olehlah Yang Berhormat Bagan dalam ucapan beliau tadi, pada pertamanya kita kita tak ada nampak ada satu section yang baru untuklah logo dalam perkahwinan. Dan selain daripada itu, saya rasa bagaimana kita nak mengelakkan bahawa ada perogoh yang cubalah lari daripada hukuman denganlah cara berkahwin denganlah mangsa rogoh itu. Dan sebenarnya kes sebegini memang berlaku di negara kita. Pada tahun ini kita adalah satu peristiwa di kalau tak silap di Sabah, di mana seorang lelaki yang berumur 40 tahun, beliaulah pergi ke mahkamah session, dan sepatutnya beliau atau dia sepatutlah didakwa dibawa untuklah kesalahan rogoh, kes rogoh. Tetapi apabila beliau pergi ke mahkamah session, beliau dia maklumkan mahkamah bahawa dia sudah kahwin denganlah mangsa beliau yang hanyalah umur dia 14 tahun. Kes tu masih berjalan sekarang ya? Ya, betul. Saya tahu. Saya tak akan sentuh tentanglah isi kandung tentang kes itu. Tetapi saya nak sentuh di sini bahawa memang ini kes sebegini berlaku, bahawa adalah perogoh yang berkahwin denganlah mangsa mereka supaya mereka boleh lari dari hukuman. Saya rasa ini adalah satu aspek yang kita mungkinlah tak masukkan lagi dalamlah ruang undang-undang ini. Dan saya nak sentuh di sini bahawa isu yang saya nak sentuh di sini adalah tentang perkahwinan bawah umur. Kes ini pada tahun ini juga kita terdapat satu tragedi yang berlaku di Yemen, di mana seorang budak perempuan yang barulah berumur 8 tahun sahaja, dia meninggal dunia ekoran kecenderaan di bahagian kemaluannya selepaslah 4 hari majlis perkahwinan. Walaupun saya rasa kes sebegini, tragedi sebegini belumlah berlaku, nasib baiklah belumlah berlaku di Malaysia, tetapi saya rasa sudah tibalah masa untuklah negara kita, untuklah kerajaan kita, untuklah meneliti isu ini tentang perkahwinan bawah umur. Kerana kalau ikutlah dengan izin population dan housing census year 2000, di negara kita lebih daripada 6,800 anak perempuan mereka kahwin di bawah umur 15 tahun. Dan di antaranya 2,450 orang adalah datang dari golongan Melayu, 1,550 datang dari golongan Bumi Putra. Untuk golongan orang Cina juga adalah 1,600 kes, dan juga masyarakat India 600 kes, dan untuk kaum lain-lain juga ada 600 kes. Ini menunjukkan bahawa perkahwinan di bawah umur ini dia bukan satu masalah untuklah satu kaum ataupun satu masyarakat sahaja, tetapi ia adalah menyeluruh. Ia adalah satu isu yang menyeluruh di masyarakat seluruh Malaysia. Dan kajian jugalah menunjukkan bahawa di antara mereka yang kahwin di antara tahun 10 sampai 14 tahun, sudah terdapat 235 daripada mereka di mananya suaminya telah meninggal dunia ataupun mereka sudah bercerai. Biarlah kita bayangkan begitu banyak, lebih 235 kes bahawa suami telah meninggal dunia.
walaupun mereka hanyalah berumur 14 tahun, dan jugalah terdapat 77 kes di mana mereka telah bercerai. Jadi saya rasa ini adalah satu isu ataupun fenomena yang cukup serius, dan saya harap bahawa kerajaan kita, terutamalah Menteri Undang-Undang kita, bolehlah memberi perhatian terhadap kes sebegini, kerana perkahwinan di bawah umur ini ada banyak kesan buruk. Sepertinya kematian berkaitan kehamilan adalah punca utama kehilangan nyawa di kalangan remaja yang berumur 15 tahun sampailah 19 tahun. Ibu remaja berdepan risiko 20 hingga 200 kali ganda meninggal dunia berbanding wanita dalam lingkungan umur 20 hingga 24 tahun. Dan kematian baby yang dilahirkan ibu remaja juga 2 kali lebih tinggi berbanding ibu dewasa. Kajian juga menunjukkan bahawa perkahwinan bawah umur juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental, emosi, sosial dan kerohanian remaja. Kajian menunjukkan bahawa remaja yang berkahwin sebelum umur 18 tahun kehilangan 4 tahun persekolahan berbanding orang yang berkahwin lebih lewat. Alam persekolahan ini bukan sekadar tempat untuklah menimba ilmu pelajaran. Di situlah berlakunya perkembangan personality, persediaan melangkah ke alam dewasa yang secara tidak langsung menyumbang kepada kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta kemampuan menjana ekonomi keluarga. Dan anak daripada ibu yang kurang berilmu mempunyai kecenderungan mengulangi corak hidup sama seperti ibu mereka. Remaja perempuan yang kahwin awal juga kerap berhadap isu ditinggalkan sama ada perceraian atau perpisahan. Dan juga remaja perempuan yang kahwin awal berisiko 3 kali lebih tinggi untuk diceraikan berbanding mereka yang berkahwin lebih lewat. Jadi saya rasa ini adalah satu fenomena masyarakat ataupun satu isu yang cukup serius untuklah memastikan kita memberilah perlindungan yang cukup yang cukup banyak kepada golongan wanita. Saya harap bahawa dalam ruang undang-undang ini kita juga bolehlah ada satu section di mana kita bolehlah cari satu cara untuklah mengharamkan ini perkahwinan bawah umur. Kerana walaupun undang-undang sekarang sudah cakap tiada boleh ada apa perkahwinan untuklah wanita adalah 16 tahun dan untuk lelaki adalah 18 tahun. Tetapi sebagai hakikat masih ada lebih daripada 6,800 remaja berkahwin di bawah tahun 16 tahun ini. Jadi saya harap menteri kita juga bolehlah memberi perhatian terhadap isu ini. Sekian sahaja. Terima kasih Datuk Speaker.